Jika dahulu, setiap pagi kanak-kanak mungkin berlari masuk ke dalam tadika dengan riang dan girang kerana tak sabar mahu berjumpa rakan-rakan mereka. Tetapi kini, mereka tidak lagi boleh masuk sepantas itu. Kini apabila tiba, belum sempat memasuk ke tadika, mereka dihentikan di pintu masuk. Pelbagai pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu. Suhu badan, pemeriksaan gejala, borang pengisytiharaan kesihatan juga perlu diberi untuk mengesahkan mereka sihat sebelum dibenarkan masuk. Dan kanak-kanak sendiri dinyah kuman sebelum masuk. Manakala ibu bapa tidak dibenarkan masuk sama sekali. Semasa datang, kita dah letakkan tanda di hadapan pintu. So, mereka perlu hantar anak mereka sebelum daripada tanda yang kita dah hadkan tu lah. Mereka tidak boleh dekat dengan kawasan pintu. So, itu antara salah satu SOP lah. Malah segala SOP baru ini bermula jauh sebelum tiba di pintu tadika. Ia bermula sejak di pondok keselamatan di luar lagi. Daripada di pagar pintu guard yang petugas akan ambil suhu bacaan temperature mereka lah, dan mereka akan ambil nama dan waktu kedatangan parents tersebut. So selepas masuk daripada pintu guard, mereka akan terus sampai ke depan kelas dan teachers pula akan ambil alih untuk handle kanak-kanak tersebut. Jika dahulu, tadika riuh seperti ini setiap hari. Kini, hanya 2 atau 3 susuk tubuh saja dilihat. Kerana di tadika ini, pihak pengurusan tidak lagi menggalakkan ibu bapa menghantar anak mereka buat masa ini, sekiranya mereka ada pilihan penjagaan lain demi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Tak ramai lah. Dalam satu kampus tu dalam 3-4 orang. Dan yang paling ramai pun dalam 13 orang dekat Johor. Yang tu pun sebab ramai parents tu frontliners. So that's why lah ada, tapi tu pun majority memang not more than 10. 3, 4 macam tu lah, it depends. Dan setiap hari, inilah senjata utama guru. Hari demi hari, seluruh pelusuk bangunan dibersihkan sekurang-kurangnya 2 kali. Sebelum kanak-kanak sampai dan selepas mereka pulang. Inilah lumrah tadika sekarang. Bukan saja sewaktu PKP, tapi mungkin untuk satu masa yang lama lagi. Inilah normal baru. Setiap individu, organisasi, sekolah, tadika mahupun taska perlu mengubah semua rutin harian mereka untuk menyesuaikan diri dengan normal baru ini. Bagi tadika Brainy Bunch, SOP normal baru ini diikuti dengan amat tegas setiap hari. Setiap hari memang ditugaskan? Ya, memang. Kalau dekat kampus ni memang kita dah ada, sekarang kita pakai tablet. So kita akan dilutekan dalam tu, so kita akan spray on a daily basis. Memang ini kawasan-kawasan yang di spray lah setiap hari? Ya, and then macam sekarang ni sebab kita tengah PKP time, so student akan datang ambil apa apparatus yang ada ni. Tapi macam sebab sekarang ni student pun tak ramai, so dia akan stay dekat satu area, dan cikgu akan ambilkan apa dia punya, kalau katakan dia punya yang ini, so cikgu akan ambilkan and bawa ke student. Selepas diorang menggunakan apparatus, alat pembelajaran ni kami akan spray. So before this, we will spray macam kami akan buat seminggu sekali. So after this, setiap hari. So setiap kali diorang gunakan, after kami letakkan dekat shelf, dia akan Tetapi bagi tadika yang mempunyai 103 kampus dan 1,200 kaki tangan di serata negara ini, skala besar mereka bermakna cabaran untuk menerima pakai dan melaksanakan pelbagai SOP baru dengan cepat juga lebih besar. Tetapi seperti tadika lain, mereka tiada pilihan. Segala proses pengajaran dan pembelajaran diubah dan diadaptasi secepat mungkin. Khasnya selepas PKP dilonggarkan menjadi PKPB pada 4 Mei lalu. Sekarang ini adalah sesi pembelajaran. As you can see, sekarang dia tengah the distance tu dia ada 1 meter, jarak kena ada 1 meter between the children. So di sini kami dah buat tape besar ni dan ada cross juga untuk budak-budak mengikutlah. Di kampus Ibu Pejabat di Cyberjaya, jumlah pelajar dan guru yang dibenarkan hadir setiap hari dihadkan, sama seperti cawangan di semua negeri lain.
Hari ini, hanya 5 kaki tangan bekerja di premis sebesar ini. Before this, student kami ada 170, tapi sekarang kena mengikut SOP, so satu orang cikgu tu boleh mengajar 7 orang murid sahaja. So after this mungkin ada perubahan lah. So mungkin satu murid mungkin akan datang by timetable, mungkin 2 hari, 3 hari begitu, taklah dalam 5 hari. So kita kena dalam satu kelas before this ada 15. Sekarang 7 saja. Tetapi tadika ini bertuah kerana murid-murid mereka sudah biasa dengan beberapa rutin tertentu seperti kerap mencuci tangan yang sudah diajar dan diterapkan lama sebelum COVID-19 menular lagi. Memang budak dah terbiasa pun. So tak ada masalah lah. Pemakaian topeng itu diharuskan. Yang diorang kena belajar sekarang adalah pemakaian topeng dan juga social distancing. Itu yang kami akan lakukan berulang kali nanti untuk supaya membuat diorang terbiasa dengan rutin baru. SOP yang baru ni kami akan buat begitu juga. Ya, kami akan buat berulang-ulang kali so budak akan terbiasa. Walau bagaimanapun, sudah tentu mereka masih tidak terkecuali daripada cabaran. Pelbagai normal baru yang terpaksa diikuti sekarang, seperti penjarakan sosial dan sebagainya, sukar untuk orang dewasa sekalipun. Apatah lagi kanak-kanak. Mereka ni lumrah normal untuk kanak-kanak yang suka bermain, bergurau bersama kawan-kawan. Kan biasanya tambah pula selepas habis PKP ni diorang dah lama tak berjumpa. So biasanya diorang main bersama, berpelukan dengan kawan-kawan. Itu macam bila kita nak halang dan hadkan pergerakan diorang, ada jenis kanak-kanak yang suka untuk faham dan tidak dapat untuk menerima keadaan itulah. Malah, persekitaran yang berubah secara tiba-tiba sejak COVID-19 mula menular turut memberikan pelbagai cabaran kepada para guru. Contohnya, apabila PKP diumumkan pada 18 Mac lalu, ramai guru tadika ini masih berada di luar kawasan dan mereka terperangkap. Kekurangan staf sebab ramai yang tak dapat nak balik semula untuk bekerja dan kita tak tahu berapa ramai yang akan hantar masa permulaan tu. So selepas 2 minggu ni kita buka, kebiasaannya setiap hari around 5 atau 6 student saja. So mungkin selepas raya ni kita akan buka kembali. Dan kini, dengan bilangan pelajar yang hadir setiap hari dihadkan, segala jadual, modul dan kurikulum perlu dilihat semula dan mungkin dirombak. Guru akan datang lebih awal mungkin budak-budak pun dalam taklah sekolah dari jam 7 ke jam 7. Before this, sesi persekolahan akan bermula dari jam 7 pagi ke 7 petang. Mungkin after this 7 pagi ke tengah hari ke pukul 12 macam tu. Buat masa sekarang macam mana? Buat masa sekarang masih lagi 7 pagi hingga 6 petang. Itu perkara baru untuk guru adaptasi sebab before this student kami ada 170, tapi sekarang kena mengikut SOP, so satu orang cikgu tu boleh mengajar 7 orang murid sahaja. So after this mungkin ada perubahan lah. So mungkin satu murid mungkin akan datang by timetable, mungkin 2 hari, 3 hari begitu. Tetapi seperti kita semua, para guru dan pengurus tadika bangkit menyahut cabaran ini demi memastikan anak-anak ini dan ibu bapa mereka seperti anda semua tidak hilang tempat bergantung tak kala hidup perlu diteruskan selepas PKP tamat nanti. Tetapi cabaran tidak terhenti di sini sahaja. Selepas ini kami meninjau cabaran tadika untuk meneruskan operasi dalam persekitaran yang baru ini dan menceritakan bagaimana normal baru ini memberikan impak keuangan kepada mereka. Cerita normal baru kembali selepas ini. Setiap individu dinyah kuman sebelum memasuki bangunan atau tempat kerja. Setiap kawasan dan barangan dibersihkan berulang-ulang kali. Dan di mana-mana saja anda lihat, orang ramai mengamalkan penjarakan sosial.
Ini semua adalah normal baru kita. Bukan sahaja semasa PKP sekarang, tapi lama selepas ianya ditamatkan nanti. Tetapi sepayah mana pun anda rasa usaha untuk melaksanakan normal baru ini, bagi tadika, cabaran mereka jauh lebih besar. Bayangkan anda perlu memastikan puluhan, malah ratusan kanak-kanak kecil menjaga kebersihan mereka setiap masa, mencuci tangan dengan kerap dan mengamalkan penjarakan sosial apabila bermain dengan rakan-rakan mereka setiap hari. Inilah amanat besar yang dipertanggungjawabkan kepada tadika dan taska di dalam era normal baru sekarang. Tiada siapa yang boleh menyediakan mereka untuk tanggungjawab yang begitu besar yang datang dengan begitu tiba-tiba. Ini benda yang kita tak pernah foresee as a management sebab saya pun dah run for 10 years kan Benny Bunch. So ni pertama kali kami berhadapan dengan situasi macam ni, in which memang tak mudah, memang challenging. Tapi kita punya alhamdulillah lah, I have a very good team. My team semua memang very supportive. So kita discuss apa yang terbaik kita boleh buat untuk Benny Bunch, untuk anak-anak di Benny Bunch. Tetapi di sebalik cabaran ini, tadika itu yang mempunyai 103 kampus dan 1,200 kaki tangan di seluruh negara menggunakan pengalaman sedia ada untuk mensiapsiagakan seluruh kaki tangan dan kemudahan untuk berdepan normal baru akibat COVID-19. Dari segi sanitization apa semua ni memang kita memang praktis dah lama sebab sebelum isu pandemik COVID-19 ni memang sebelum ni kalau macam kat tadika biasalah kita ada HFMD, kita ada macam chicken pox, macam kalau HFMD ni normally kalau 5 student dah kena dan kita kena tutup dan kita kena sanitize. Kalau macam chicken pox ni 10 and above dan Kementerian Kesihatan akan suruh kita tutup lah untuk sanitize semua. So kita memang dah pernah buat sanitization, cuma sekarang ni kira lagi banyak yang kita kena incur cost lah. Selain melaksanakan semua langkah asas seperti nyahkuman dengan kerap dan mengehadkan jumlah murid, tadika yang menerapkan pengajian Montessori Islam ini juga perlu mengubah pelbagai modul dan kurikulum bagi menyesuaikannya dengan normal baru. Biasanya kami akan buat solat berjamaah, tapi semenjak SOP dari KKM ini, kami akan buat solat berjemaah juga tapi dengan social distancing itulah, 1 meter from each other. Tetapi tadika ini, seperti banyak organisasi lain, juga dikejutkan pada hari-hari awal PKP kerana mereka tidak diberikan tempoh yang panjang untuk bersedia. Sebagai contoh, apabila PKP diumumkan pada 18 Mac yang lalu, ramai gurunya masih berada di luar kawasan dan mereka terperangkap. Justru mereka perlu menyesuaikan diri dengan cepat. So kalau katakan ada aunty yang memang, kita bagi aunty cikgu kita, ada aunty yang memang stuck dekat kampung, tak boleh balik ke apa, so kita dia akan mengajar di sana. Tapi ada yang lain tu kalau katakan kampus tu tak buka dan kita akan letak dekat kampus yang lain lah. Dan untuk menerapkan pelbagai amalan dan SOP normal baru bagi kanak-kanak kecil masih menjadi cabaran besar buat mereka. Ini lumrah normal untuk kanak-kanak yang suka bermain, bergurau bersama kawan-kawan. Kan biasanya tambah pula selepas habis PKP ni diorang dah lama tak berjumpa. So biasanya diorang main bersama, berpelukan dengan kawan-kawan. Itu macam bila kita nak halang dan hadkan pergerakan diorang, ada jenis kanak-kanak yang suka untuk faham dan tidak dapat untuk menerima keadaan itulah. Tetapi cabaran melaksanakan normal baru ini dirasai oleh semua pihak. Keperluan nyahkuman yang lebih kerap, pengambilan murid yang lebih sedikit dan pengurangan yuran bulanan sewaktu PKP semuanya menambah tekanan keuangan kepada tadika di seluruh negara. Financially memang kita akan affected, tetapi in terms of financially pun dengan kita ada banyak kampus, 100 lebih. Kita punya staff ada 1,200 all over Malaysia, yang which is ada 1,000 lebih cikgu and balance tu admin staff. Dengan bantuan yang government bagi pun actually kita Benny Bunch dapat 200 je staff sebab kita besar, so kita tak dapat. Tadika-tadika di seluruh negara kini mengharapkan sokongan dan bantuan ibu bapa untuk meneruskan operasi mereka dengan sihat. Parents pun ada yang bagi support, ada yang even tu kita dah bagi diskaun, kita dah kita kata kita memang bercakap dengan parents. Okay parents, kalau you nak bayar apa yang you mampu, you bayar apa yang you mampu. Sebab kita pun tak tahu apa masalah diorang.
So kita bagi kelonggaran sampai tahap situ. So tapi ada juga yang bayar full sebab dia kata tak apa, saya dapat gaji full, so saya bayar juga full, which is alhamdulillah we have that kind of parents juga, alhamdulillah. Dan apa masa depan operasi tadika dalam jangka masa panjang dalam era normal baru masih menjadi tanda tanya. Saya pun dah sit down lah dengan management pasal ni, sebab kita pun dah bincang, kita dah nampak dah, and banyak pun kita dapat feedback daripada parent. Ada yang kata memang tak nak hantar sebab ada some yang anak dia jenis yang very sensitive, tak boleh kena any infection ke apa kan. So kita memang dah anticipate yang mungkin bila kita buka full, kalau kata government dah kata dah boleh buka full pun, mungkin 50% ataupun 30% je yang akan hantar. So dengan tu kita pun financially memang kita akan infected, tapi moving on, dan kita kena we have to think apa yang boleh buat, apa yang we have to do next. So mungkin kalau katakan 30% je datang sekolah, so mungkin kita kena I don't know, mungkin orang dah start bercakap mungkin fees akan naik. Macam-macam lah dia punya mungkin dia kan. So kita dah start work on yalah, siapa yang datang sekolah datang, tapi at the same time kita work juga untuk online punya classes. So to make sure that yalah, kalau kita fikirkan anak-anak ni kalau duduk rumah, mana boleh duduk rumah lama-lama kan. Dia mesti nak aktiviti. So mungkin kita akan provide that online class. So satu masa sekarang ni saya punya team pun tengah work on that. And siapa yang hantar ke sekolah, dan kita akan cater for them lah as much as we can, sebab kita kat sekolah pun sekarang ada yang student yang ramai, ada student sikit. So student yang ramai tu kita tak boleh cater untuk semua. So mungkin kita boleh a few, sebab kita 3 program. So mungkin full day program dia mungkin kita boleh cater, ataupun kalau macam kita kena ubahlah jadual tu macam mana, pagi ke petang, sebab kita nak make sure distance tu kan. So itu yang kita akan buatlah. Sama ada pengajaran secara online sama efektif dengan pengajaran secara fizikal di tadika masih belum diketahui. Satu perkara yang pasti dengan normal baru adalah kita semua perlu mula bereksperimen dengan perkara baru dan berharap banyak kepada trial and error dalam setahun atau 2 tahun akan datang. Tetapi tadika mungkin bukan tempat yang sesuai untuk trial and error. Jadi di sepanjang proses ini, persoalannya adalah bagaimana tadika mengekalkan kepercayaan ibu bapa untuk menjaga anak-anak mereka setiap hari. Sebab tough question lah basically. Sebab dan as far as apa yang kita buat sekarang, kita buat apa yang terbaik. Maknanya daripada dalam, daripada masuk sekolah sampai sekolah, semua kita akan buat, kita akan kaji betul-betul nak make sure tak ada mengurangkan risiko kalau ada infection untuk jangkitan. So macam even sampai ke tahap kalau kata makan kan, mungkin kita kena plan lah macam mana. Macam student tak ramai, so macam utensils dekat sekolah, every time dia makan kita kena basuh, sanitize balik, and then semua barang yang dipegang kat sekolah kita kena sanitize juga tiap-tiap hari. So kita kena bagi, and then apa yang kita punya SOP dalam sekolah ni kita akan share dengan parent, dengan masyarakat, apa yang kita buat untuk memastikan yang apa yang kita buat ni mengikut guideline yang betul. And saya pun naklah kita punya anak-anak semua dalam keadaan yang selamat. So as much as we can, kita cuba apa yang terbaik. Efizah berkata pihak tadika akan sentiasa cuba sebaik mungkin untuk menyokong ibu bapa yang perlu terus bekerja demi menyara keluarga. Mereka akan menjaga setiap anak seperti anak mereka sendiri. Saya pun sebenarnya parent juga, so saya pun naklah kita punya anak-anak semua dalam keadaan yang selamat. Yang kita dekat Beniman memang kita cuba sehabis baik untuk lakukan yang terbaik untuk anak-anak semua. Sebab kita faham benda ni pun bukan benda yang normal. Orang kata sekarang ni benda yang the new normal. So kita kena belajar untuk face, untuk hadapi the new normal ni. And then kita dekat Beniman, the team semua memang we do, kita buat yang terbaik lah, yang terbaik untuk anak-anak ni. So hopefully parents tak hilang kepercayaan dengan Beniman. Siapa yang rasanya boleh terus menghantar dan boleh terus menghantar, sebab it's not about us only, it's about our teachers, untuk cikgu-cikgu kita, sebab yalah kita sebagai organisasi kan, tanggungjawab saya supaya all kita punya staff ni ada gaji, ada pendapatan, and then at the same time apa yang diorang buat ni adalah kerja yang very noble, benda yang very mulia, mengajar anak-anak yang kecil seawal umur 2 tahun sampai 6 tahun, mengajar solat, mengajar bukan membaca dan mengira saja, mengajar solat, mengajar bersosial, mengajar macam mana nak bawa diri. So it's a very to me, dia bukan dekat tadika ni is not, dia bukan untuk belajar saja, tapi untuk dekat Beniman memang kita preach untuk
anak-anak ni bila dia besar dia akan jadi orang yang yang terbaik, yang boleh benefit others, yang boleh memberi kebaikan kepada orang lain. Era COVID-19 dan normal baharu melahirkan banyak wira baru. Era ini menyaksikan wira tidak hanya datang dalam pakaian uniform atau berpenampilan gah. Wira kadang-kala berpakaian biasa dan berpenampilan normal. Apa yang menjadikan seseorang itu wira adalah apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka menyumbang apabila masyarakat melalui tempoh yang sukar kini. Jadi dalam pengertian ini, guru-guru di luar sana, sama ada di sekolah, tadika, taska maupun universiti, mereka juga adalah wira. Apa yang mereka lakukan hari ini akan menentukan generasi pemimpin yang kita ada pada masa depan. Hargailah jasa mereka dan sama-samalah kita melakukan peranan kita untuk menyokong mereka dan semua wira yang lain. Dengan era normal baru, datang juga semangat dan tekad yang baru untuk kita meneruskan hidup. Bukan sahaja untuk mengharungi tempoh yang mencabar ini, tapi untuk muncul di penghujungnya sebagai satu masyarakat yang lebih baik.